Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan ZP63. Tajuk yang kami ambil ialah tajuk 1, iaitu pengenalan ilmu falsafah. Setinggi-tinggi penghargaan kepada Kol Prof Madya Dr. Burhanuddin bin Jalal. Dan berikut adalah nama ahli kumpulan kami. Next slide. Isi kandungan. Next. Jadi yang pertama ialah konsep ilmu falsafah. Iaitu secara umumnya falsafah ialah satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Falsafah mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Merupakan satu usaha pemikiran yang lunas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran. Falsafah dari sudut etimologi. Perkataan falsafah berasal dari Yunani, iaitu philen mencintai, kaji atau hargai. Philas cinta, Sophia hikmah, kearifan, kebijaksanaan atau kebenaran. Filosofi bermaksud ilmu kecintaan kepada kebijaksanaan dan hikmah. Ahli falsafah dikenali sebagai filosofi atau falasuf. Okay, next. Okey, saya sambung. Falsafah dari sudut terminologi. Dari sudut terminologi, falsafah membawa maksud satu ilmu yang mendalami makna dan hakikat sebenar sesuatu perkara sehingga ia jelas maksud dan tujuannya. Falsafah menurut Kamus Dewan, pengetahuan dan penyelidikan tentang sebab-sebab, asas-asas hukum dan lain-lain. Kewujudan sesuatu ataupun tentang kebenaran dan erti wujudnya sesuatu. Konsep asal falsafah. Usaha untuk mendefinisikan falsafah sesuatu yang rumit. The Oxford Companion to Philosophy, sesuatu yang rumit. Perkataan Greek, love of wisdom. Falsafah ialah satu bidang yang cuba meneroka tentang makna, mencari kebenaran dan bidang kajian yang komprehensif, holistik dan logikal. Next. 5 bidang falsafah. Metafizik, kewujudan. Persoalannya, what's out there. Epistemologi, skop kajian, ilmu. How do I know about it? Etika, skop kajian, aksi. What should I do? Politik, skop kajian, daya. What action are permissible. Estetika, skop kajian, seni. What can life be like? Next. Skop falsafah, tabi'i alam semesta, umum dan unsur-unsur makhluk. Tabi'i Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan. Kedudukan manusia dan dalam alam semesta. Manusia dan negara. Manusia dan pendidikan. Tabi'i ilmu, epistemologi. Konsep jahat dan baik. Moral, akhlak, adab dan etika. Nasib dan ikhtiar, qada dan qadar. Roh, nyawa dan kematian. Minda dan jirim, idea dan pemikiran. Next. Okey, untuk konsep falsafah pendidikan kebangsaan, konsep dan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan adalah matlamat pendidikan di Malaysia yang mana usaha untuk berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial. Berdasarkan kepercayaan berdasarkan 5 prinsip bertenggara, usaha ini adalah tujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan dan sebagainya. Okey, next. Matlamat falsafah pendidikan kebangsaan atau dikenali sebagai FPK untuk melahirkan insan yang harmonis, seimbang dari pelbagai aspek iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial supaya
menjadi seseorang warga negara Malaysia yang baik dan berguna kepada negara pada masa hadapan. Seterusnya. Okey, matlamat pendidikan negara bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan memiliki serta menghayati ciri-ciri yang ada pada dalam slide ini, iaitu percaya dan patuh kepada Tuhan, berilmu, berpengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada diri sendiri, masyarakat, agama dan negara, memiliki sasiah yang seimbang dan sepadu, serta memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum. Okey, model Ihsan seimbang dan harmonis melalui FKK. Kita boleh tengok daripada peta minda ini, dia Ihsan yang seimbang dan harmonis itu dia seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Daripada intelek dan jasmani, ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia. Daripada rohani dan emosi, tanggungjawab dan sokongan mereka terhadap masyarakat di negara kita. Okey, boleh teruskan pada falsafah kita Islam. Okey, seterusnya falsafah pendidikan Islam. The aim of education in Islam is to produce a good man. Its aim at the balanced growth of the total personality of man through the training of man's spirit, intellect, the rational self, feeling and bodily sense. Matlamat pendidikan Islam merangkumi setiap aspek di dalam kehidupan termasuk intelek, imajinasi, fizikal, saintifik, logistik dalam konteks individu dan masyarakat, serta aspek-aspek ini dirangkumkan di dalam suatu sistem pendidikan yang holistik ke arah kebaikan yang lengkap untuk melahirkan insan yang beradab. Matlamat pendidikan dalam Islam adalah bertepatan dengan matlamat yang diutuskan para rasul. Tujuan Rasulullah diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, iaitu makarimul akhlak. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, iaitu dalam riwayat yang lain dengan lafaz untuk memperbaiki akhlak. Riwayat Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad nombor 273. Insan yang beradab. Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas, insan yang baik adalah insan yang beradab, bukan sekadar menunaikan tanggungjawab kenegaraan sebagai warga negara yang baik, tetapi ia menunaikan hak yang paling utama terhadap Tuhan dan Rasulnya, hak pada dirinya, ibu bapa, ahli keluarga, masyarakatnya dan alam persekitarannya. Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas di dalam Risalah Kaum Muslimin, yang sedar akan tanggungjawabnya kepada Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya disembah, yang memahami dan melaksanakan tanggungjawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat yang adil dan sentiasa berusaha memperbaiki setiap aspek dirinya ke tahap yang lebih sempurna sebagai insan yang beradab, iaitu insan adabi. Seterusnya, falsafah rukun negara. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak kepada falsafah rukun negara. Rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970. Ianya diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Tujuan utama rukun negara dibentuk adalah untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum. Rukun negara terbagi kepada dua bahagian, iaitu objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk dan juga prinsip rukun negara. Next. Bahagian satu, objektif masyarakat. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Bahagian dua, prinsip rukun negara. Seperti yang kita tahu, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesepadan dan kesusilaan. Dan apa itu prinsip rukun negara? Iaitu seperti kepercayaan kepada Tuhan, mewujudkan ikatan agama, dan kesetiaan kepada raja dan negara, menanam sikap bertanggungjawab, sanggup berkorban demi negara. Seterusnya, Fahmi.
Seterusnya, prinsip hukum negara yang ketiga iaitu keluhuran iaitu menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Yang keempat, kedaulatan undang-undang mewujudkan masyarakat yang menghormati dan mematuhi undang-undang negara. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersosial. Okey, kita pergi pada kepentingan menghayati rukun negara. Terdapat tiga, iaitu yang pertama, mencipta sebuah masyarakat yang adil. Yang kedua, mencapai perpaduan yang lebih erat. Yang ketiga, membina sebuah masyarakat progresif. Slide. Kita pergi pula kepada budi asas sejahtera. Budi adalah asas kepada kesejahteraan diri dan seterusnya bagi mencapai kesejahteraan hidup. Istilah kesejahteraan diri termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan FPK adalah hasil daripada kejituan proses pendidikan mengikut kerangka FPK. Sejahtera bercakap dengan pengurusan diri individu itu sendiri dan diseimbangkan dari segi ekstrinsik mencakupi dunia luar melalui 5 diri utama insan. Slide. Okey, kita boleh tengok persamaan di sini iaitu budi bahasa apabila disatukan dengan budi kerti dan juga budi bicara kita akan mendapat asas penting kepada asuhan dan pendidikan sejahtera yang berkualiti. Istilah budi bahasa merupakan contoh bagaimana untuk membangunkan adab dan akhlak mulia lagi luhur yang berkelangsungan kepada budi pekerti dan budi bicara sekaligus mengarah kepada kesejahteraan diri. Sejahtera, lapisan dan unsur sejahtera iaitu terdapat 6 iaitu kognitif, rohani, psikometer, emosi, akal dan etika. Slide. Okey. Sekian untuk pematangan kami hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.